Okey, jom mula. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Semputnya. 1. Macam kenal tu. Nisa ke? Nisa. Cikgu Ismadi, Cikgu Zaiman. Hai, Nisa. Ya, Nisa lama tak jumpa. Apa itulah, cerita cikgu. ni? Kenapa? Saya cuba nak lakukan aktiviti. 1, 2. Tapi kejap, cikgu. Kejap, tarik nafas dulu. Semput pula saya, cikgu. Ya Saya Allah. rasa saya dah cukup cergas dah. Tapi saya rasa cepat penatlah, cikgu. Kebetulan Nisa. Saya rasa Cikgu Ismadi ada info yang boleh diberi kepada Nisa. Info apa dia tu, cikgu? Sebenarnya awak ni macam kita nak test dulu ni. Awak kena test fizikal awak ni macam mana? Keadaan awak. Okey, baik. Kalau macam tu apa yang saya perlu lakukan? Saya kena lagi laju ke, cikgu? Tak, kita akan buat ujian segak. Segak? Ya, tapi segak. cikgu, saya tak cukup segak ke untuk aktiviti hari ni? Tak, tu segak lain. Kalau awak nak tahu segak apa, jom. Kat sana, cikgu? Kat sana. Jom kita ikut. Okey, jom. jom. Tunggu saya, cikgu. Kita cikgu, semput. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda untuk slot menengah atas kali ini. Murid-murid di rumah diharapkan semuanya sihat dan bersedia untuk mata pelajaran kita hari ini. Kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan jasmani bersama-sama dengan Cikgu Ismahadi dan Cikgu Zaiman. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Cikgu, sekarang saya dah tarik nafas, saya dah lega dah. Saya nak tahu apa itu segak. Yang saya tahu segak ni lah penampilan, elok rupa paras. Ada segak lain ke, cikgu? Ada sebenarnya. Baik. Nisa dan juga murid-murid di rumah. Okey, sebenarnya segak ni adalah satu ujian untuk menentukan tahap fizikal murid-murid. Okey. Baik. Jadi kita panggil sebagai ujian segak lah. Jadi segak tu sebenarnya bermaksud standard kecergasan fizikal kebangsaan. Jadi kita ada satu standard untuk murid-murid untuk mencapai tahap. Baiklah, Cikgu Zaiman, saya nak tanya tadi kan saya buat aktiviti saya cepat, penat. Adakah itu bermakna tahap kecergasan saya rendah atau kita perlu lakukan ujian segak untuk mengenal pasti, cikgu? Ya, Nisa, ini adalah satu aktiviti yang boleh kita lakukan. Maksud di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah kita menggunakan aktiviti yang sama, segak. So dari situlah kita juga dapat menentukan tahap kecergasan pelajar kita ataupun diri kita sendiri. Baiklah, terima kasih Cikgu Zaiman dan Cikgu Ismahadi. Saya dah bersedia. Apakah aktiviti kita yang pertama atau cikgu nak berkongsi lebih lanjut informasi tentang segak ni kepada murid-murid di rumah? Okey, sebenarnya ujian segak ni, kalau Nisa tengok sebenarnya kita ada masalah dari segi, bukan masalah, kadang-kadang kita nak tahu tahap kecergasan kita. Betul. Okey, sebenarnya yang kita nak fokus adalah lebih kepada kecergasan fizikal. Okey, jadi kecergasan fizikal ni sebenarnya dia ada pecahan-pecahan lagi, tapi kita nak pergi kepada yang berlandaskan kesihatan. Jadi yang berlandaskan kesihatan ni dia ada 5 sahaja. 5, baik. Iaitu kapasiti aerobik, kita ada kelenturan, kita ada daya tahan otot, kita ada kekuatan otot dan yang terakhir kita ada komposisi badan. Jadi ujian segak ni fokus kepada kelima-lima komponen yang akan kita uji ni. Jadi ujian segak ni sebenarnya dia ada 5 ujian. Jadi 5 ujian ni mewakili kepada kelima-lima komponen itulah. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah semua sudah bersedia. Saya nak minta cikgu bersedia kepada slide kita untuk teruskan sesi kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, boleh. Murid-murid di rumah semua beri perhatian. Kita nak sama-sama ni melakukan ujian segak. Silakan cikgu. Okey, baik murid-murid. Jadi sebelum kita nak meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, okey. Pertama sekali pada akhir siaran nanti, murid-murid dapat mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan bateri ujian segak dengan menggunakan prosedur yang betul. Baik. Okey, dengan menggunakan prosedur yang betul. Kemudian yang kedua, untuk merekodkan dan seterusnya menganalisis keputusan ujian segak nanti. Dan yang seterusnya ialah merancang pelan kecergasan untuk 1 minggu dengan bimbingan guru sebagai satu tindak susul ataupun kita berdasarkan kepada keputusan ujian segak yang kita perolehi nanti. Baik. Jadi itulah di akhir siaran nanti kita berharap itulah sesi kita. Baik, jadi
Sesi ni kita menggunakan panduan ataupun rujukan kita kepada garis panduan pengoperasian dan juga pembukaan pengurusan sekolah 3.0 yang masih buka kuasa sekarang. Baik. Dan seterusnya kita ada juga pelaksanaan standard kecergasan fizikal kebangsaan yang diwatakan. Baik. Dan yang seterusnya sudah pasti dan sudah tentulah kita akan menggunakan panduan buku panduan segak yang dikeluarkan oleh BPK KPM. Baik. Okey, jadi pengenalan segak ni macam saya cakap tadi Nisa okey, macam saya cakap tadi, bateri ujian ni kecergasan berdasarkan kesihatan. Jadi dia ada norma yang tertentu yang kita nak uji murid-murid kita. Okey, jadi dia segak ni terkandung dalam pendidikan jasmani kita dan dilaksanakan pada tahun 2008 dan seterusnya segak ni dilaksanakan 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Baik. Iaitu pada cikgu. bulan Mac dan pada bulan Ogos. Jadi sebab kita ada masa pandemik, jadi diwatakan kita akan buat dalam tempoh bulan Mei nantilah. Ya. Itu dia. Okey. Jadi matlamat, mungkin nak tahu kan, murid-murid mungkin nak tahu juga. Okey, ataupun penonton-penonton di sana nak tahu apa sebenarnya matlamat ujian segak ni. Okey, murid sentiasa peka, berpengetahuan, okey, dan kata dapat mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan serta mengekalkan tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang optimum. Maksudnya di sini kita dengan murid mengetahui tahap kecergasan dia, dia dapat orang kata ada satu suntikan semangat untuk melakukan aktiviti harian ataupun melakukan amalan gaya hidup yang sihat di rumah. Okey, baiklah. Saya yakin murid-murid di rumah semua tak sabar-sabar nak melakukan ujian segak, nak tahu bagaimana ujian ini dijalankan. Sebelum itu, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Ismahadi dan Cikgu Zaiman. Kita nak tahu apa kepentingan dan keperluan ujian segak ini dilakukan. Sebelum itu Cikgu, saya ada soalan. Silakan Nisa. Saya nak bertanya, apa kepentingan ujian segak ini dilakukan terutamanya kepada murid-murid menengah atas? Tingkatan 5 macam tu. Apa pentingnya Cikgu? Sebenarnya kepentingan untuk ujian segak kepada murid tingkatan 5 ni, keputusan ujian segak ni boleh diguna pakai untuk kemasukan kepada IPG ataupun IPT tertentu. Sebab ada IPT dan IPG tertentu yang memerlukan result ataupun keputusan segak ni untuk diguna pakai. Sekarang kita dah tahu kepentingannya. Dia bukan buat saya saja. Ada tujuannya. Dia ada tujuan. Baiklah, saya rasa kita dah tahu tentang kepentingannya kepada murid tingkatan 5. Beri perhatian, kita nak mulakan. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Nisa dan juga murid-murid di rumah. Okey, seperti mana kita sedia maklum, kita ada 5 ujian. Ya. Okey. Ujian yang pertama kita panggil sebagai indeks jisim badan, iaitu BMI, yang mana kita nak ambil peratusan lemak murid-murid kita. Baik. Dan yang kedua, ujian yang kedua ialah naik turun bangku. Okey. Kemudian ujian yang ketiga ialah tekan tubi. Ya. Tekan tubi ni ada 2, nanti saya akan ceritakan. Kemudian ujian yang keempat, rengkuk tubi separa. Baik. Okey, dan yang kelima adalah jangkauan melunjur. Okey. Baik, jadi antara SOP yang perlu kita patuhi, okey, antara je lah sebenarnya SOP-nya banyak. Tapi saya ambil yang penting untuk dalam keadaan kita sekarang. Baik. Okey, guru digalakkan memakai sarung tangan getah, terutama apabila kita nak sanitize nanti. Nak sanitize tu guru digalakkan memakai sarung tangan getah. Kemudian murid hendaklah membawa air minuman, kena bawa tuala muka sendiri, peralatan sendiri. Kemudian alat tulis dan bekas penyimpanan untuk pelitup muka. Okey. Dan tak dibenarkan berkongsi lah. Ini memang kita tahu semua SOP. Ya. Kemudian yang ketiga, peralatan disusun antara 1 hingga 3 meter. Maksudnya, setiap alatan ujian tu nanti, jarak di antara pelaku dengan pelaku adalah 1 hingga 3 meter. Okey? Dan seterusnya lah penjarakan fizikal pun sama juga antara pelaku, termasuk juga dengan pembantu, 1 hingga 3 meter. Dan yang seterusnya ialah tilam senaman ujian untuk tekan tubi ataupun untuk rengkuk tubi separa nanti pun hendaklah dalam bentuk kalis air yang boleh disanitasi. Baik. Okey. Baik.
Jadi ini adalah prosedur, okey, sanitasi kawasan ujian, okey, yang dilakukan sebelum kita buat ujian. Ini antara SOP lah. Okey, seterusnya ada taklimat kepada murid-murid sebelum memulakan ujian dengan penjarakan, dan seterusnya sebelum masuk ke kawasan ujian tu nanti, murid-murid perlu disanitasi kaki, kasut. Baik. Jadi kita akan pergi yang pertama ni. Baik. Yang pertama ni kita akan pergi untuk ujian yang pertama, iaitu yang pertama BMI tadi. Mengukur tahap komposisi badan murid. Baik. Jadi kita ambil ketinggian berat, kita ambil ukuran ketinggian dan juga berat badan murid. Baik. Kemudian menggunakan formula ni lah untuk mendapatkan kiraan BMI itu, iaitu berat badan dalam bentuk dalam kilogram dan juga tinggi dalam bacaan meter, bukan sentimeter. Baik. Okey, jadi tinggi kali tinggi. Okey, nanti kita akan dapat bacaan. Okey, baiklah. Jadi kita boleh buat yang pertama, saya nak tunjuk dulu yang pertama. Boleh. Okey, Cikgu Zaiman, silakan Okey, Cikgu Zaiman silakan terlebih dahulu. Berdebar pula Okey, saya. prosedur yang pertama, murid kena tanggal kasut. Okey, memang kena tanggal kasut. Okey. Baik. Sebenarnya dalam keadaan begini, SOP-nya ada dua keadaan yang murid kena pakai pelitup muka lah. Ya. Ketika mengambil tinggi dan berat dan juga ketika untuk jangkau meluncur nanti. Baik. Okey, tapi dalam studio ni kita dah nilai kan. Okey, tak apa. Cikgu Zaiman sila masuk. Naik. Silakan, Cikgu. Okey. Baik, ketika ini murid tak boleh bergoyang lah. Berdiri dengan tegak saja. Kemudian sama juga bila mengambil ketinggian, okey. Jadi ketinggian diambil, murid kena tidak terlalu mendongak, okey, separas biasa saja, dan bacaan diambil lah. So ini adalah antara prosedurnya. Boleh turun Cikgu Zaman. Baik. Terima kasih. Nanti kita ambil lagi. Okey. Nanti kita tengok Nisa pula nanti. Okey, sekarang Nisa, kita dah selesai untuk ujian yang pertama. Okey, nanti kiraannya akan dimasukkanlah dalam BMI nanti, dalam skor kita lah. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak pergi ujian yang kedua. Ujian yang kedua, mari. Okey, ujian yang kedua Saya dah di bersedia belakang. nak timbang berat tadi, Cikgu. Saya tak. nak juga timbang berat. Okey, sila ambil tempat. Okey, saya ambil. Alamak, saya kena ikat, saya Nisa, punya ke kasut. belakang sikit. Macam tu. Okey, di sini Okey. Cikgu ya. Ujian yang kedua. Baik. Saya gerakkan dulu, lupa pula. Okey. Baik. Okey. Naik turun bangku, yang ini nak menguji kapasiti aerobik. Okey. Jadi dilaksanakan dalam tempoh 3 minit tanpa henti. 3 minit, Cikgu. 3 minit tanpa henti. Kemudian wajib mengikut rentak metronom, bunyi 96 detik. Mungkin murid tertanya-tanya, apa itu metronom? Ya. Mana satu metronom? Inilah alatannya. Baik. Ini alatannya, murid-murid. Ini alatan metronom, dan kita gerak, dia berbunyilah. Okey, ini adalah untuk bacaan rentak 96 detik. Baik. Kita kena lakukan selama 3 minit. Kenapa 3 minit, Cikgu? Okey, 1 kenapa minit tak 3 boleh ke, Cikgu? minit? Satu soalan yang baik. 1 minit tak boleh ke, Cikgu? Bolehlah. Okey, sebenarnya macam ni. Kapasiti aerobik ni dia merujuk kepada daya tahan kardiovaskular lah murid-murid. Jadi sebenarnya dalam tubuh badan kita ni ada sistem-sistem tenaga kita. Okey, jadi untuk mencapai maksud kepada kardiovaskular ataupun kapasiti aerobik, tahap yang paling minimum adalah aktiviti yang secara berterusan selama 3 minit. Jadi murid-murid di rumah 3 minit tu sebenarnya bukan lama. 3 minit tu adalah tahap yang paling rendah untuk beraktiviti yang boleh diklasifikasikan sebagai kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular. Baik. Yang menggunakan oksigen. Okey, itu sebab dia 3 minit. Okey. Okey. Jadi Nisa ada sedia? Saya Okey, dah kita sedia. tengok dulu keadaannya. Okey, yang pertama, dia kena naik ke atas, okey, naik ke atas ni, dan kaki kena penuh. Penuh, kaki kena penuh ya. Penuh. Tak boleh ujung-ujung ya. Tak boleh ujung-ujung. Naik Okey, penuh penuh. dan tegak, badan tegak di hadapan. Tegak di hadapan. Okey, dan dengar bunyi metronom. Kita Okey, cuba baik. ya. Kita cuba. Okey, tapi dia naik, turun. Kalau naik dengan kaki kanan, turun pun bermula dengan kaki kanan. Baik. Okey, boleh bersedia? Kita test dulu. Okey, 1, 2, mula. Turun, naik. Okey, beginilah pelakuannya murid-murid, pelakuan yang betul lah. Okey, kita simpan tenaga untuk Lebih pula. Oh, macam itu Baik. Okey, jadi kita dah selesai. Selepas saja selesai, turun dan duduk. And then selepas tu dalam tempoh 5 minit. Maafkan saya. 5 saat, 5 minit lama sangat. Lepas 5 saat seterusnya kita akan ambil kadar nadi. Okey. So kadar nadi ni ada 2 cara dah ambil lah. Satu kita ambil dengan arteri, karotik dan juga arteri. Baik, di sini dengan di sini.
Oh. Biasanya kita guna 2 jari. Kenapa kena tekan 2 jari? 1 jari tak boleh, cikgu? Dia macam ni Nisa. Sebenarnya 2 jari ni adalah keadaan yang biasa kita gunakan, tapi kita tak boleh gunakan ibu jari. Sebab ibu jari di bawah jari ni ada nadi dia sendiri. Jadi bila kita dah ambil, dia akan jadi redundant ataupun dia akan jadi berulang. Kita sebenarnya 1 tapi kita kira 2. Baik, Okey. baik. Sekarang saya dah tahu dah. Ada Tapi cara dalam yang keadaan mudah sekarang tak? ni, SOP apa semua ni, jadi kita nak mudah, kita boleh menggunakan alat oximeter. Oh, inilah sebabnya kenapa kita guna oximeter, cikgu? Ya, Atau ada sebab oximeter lain? ni, okey, sebab benda ni pun kita tahu di klinik kesihatan pun dah menggunakan kaedah ni. Ya, Okey, jadi benda ni disahkan diluluskan oleh pihak KKM. So kita boleh gunakan untuk ujian ini. Tapi sebenarnya murid jangan risau. Sebenarnya ini hanya untuk digunakan waktu ujian. Boleh digunakan. Ya, Okey, baik. boleh digunakan. Namun di peringkat sekolah sebenarnya kami menggalakkan murid-murid lebih kepada mengambil nadi secara manual. Baik, cikgu. Dalam tempoh 1 minit. Okey, kita habis ujian yang kedua. Baik. So kita nak pergi ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga, mari. Okey, yang Okey. ketiga. Ujian yang ketiga ialah tekan tubi. Tekan. Okey, tekan tubi. Cikgu Zaman boleh ambil posisi? Okey. Okey. Di sini. Okey, kita ada sponge. Okey, Cikgu Zaman boleh terus. Silakan, cikgu Zaman tunjukkan terlebih dahulu. Okey, silakan. Okey, menghadap sebab sini kita punya sponge. Jadi Cikgu Zaman kena ke sinilah. Okey. Kepalanya di sini, kakinya di hujung sana ya, cikgu? Ya. Okey, baik. keluarkan cikgu, boleh Boleh, Silakan, boleh. cikgu. Tekan tubi. Kita nak mulakan sebab selepas ni kita buat tekan tubi dulu. Kata dulu. Tekan tubi. Cikgu Zaman boleh ambil posisi? Okey, silakan, cikgu. Span di sini. Okey, sebenarnya sebab kita nak tunjuk, Cikgu Zaman boleh ke dari sini Cikgu Zaman? Baik. Okey, turun dalam keadaan posisi bersedia. Okey. Okey. Dan ketika ini pastikan murid-murid dia kena lurus, maksudnya antara bahu, pinggul dan juga kaki dalam satu paksi yang lurus. Okey, dan turun sehingga dada menyentuh sponge. Okey, kemudian naik semula dan ini adalah kiraan yang lengkap. Baik. Okey. Kira dah naik semula baru 1. Ya. Oh, ingatkan 1 turun, 1 naik. Bukan Maksudnya dia, cikgu? ketika lakuan ni hanya tapak tangan dan juga hujung kaki saja berada di lantai. Baik. Okey, kalau ada yang menyentuh tu batal lah. Okey, untuk pelakon yang perempuan, okey, Cikgu Zaman mungkin boleh tunjukkan juga. Boleh tunjukkan contoh kepada saya? Okey, untuk murid-murid perempuan, kita bermula dengan menyeraplah untuk mengelakkan kita sakit di bahagian lutut. Lutut, baik. Mula dengan menyerap, okey, kemudian letakkan tangan di sebelah bahu. Bahu. Okey, kemudian kaki di bahagian belakang tu fleksi, lututnya fleksi dan tidak bersilang. Okey, kemudian naik saja ke atas dalam posisi terus bersedia. So bila macam ni sebenarnya lutut tak apa sakitlah. Ya. Dan keadaannya masih sama, tekan dan sentuh. Okey. Okey, baik. Okey, kita dah selesai untuk tekan tubi. Ya. Jadi kita nak terus kepada rengkok tubi. Rengkok tubi, baik. Rengkok tubi. Minta maaf ya, Cikgu Zaman saya ambil. Okey, untuk rengkok tubi, okey, Cikgu Zaman boleh baring. Okey, yang ini kita menggunakan tadi tekan tubi. Ini posisi yang untuk Murid nilah lelaki, untuk baik. murid perempuan yang macam nilah. Baik. Kalau kita nampak garis lurusnya macam tu. Okey, dan seterusnya kita nak pergi kepada rengkok tubi. Nama pun rengkok. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Maknanya, Hanya ringkuk sahaja. tak perlu bangun Tak terus. perlu bangun. Okey, ringkuk sahaja. Baik. Okey, jadi kita menggunakan bunyi metronom untuk 50 detik 50 detik. seminit. Baik. Okey, jadi saya bunyikan. Okey, dia senang. Kita ada 2 tanda dan jaraknya ialah 10 cm. Okey, dan murid bermula dengan di penanda yang belakang. Penanda belakang. Kemudian apabila bunyi yang pertama naik sentuh di atas, tunggu sehingga bunyi yang kedua baru turun. Okey. Baiklah. Okey, kita buat Kita tengok contoh dulu. yang tunjukkan. Okey. Okey. Boleh Cikgu Zaman? Naik. Turun. Turun. Naik. Turun. Apa beza ringkuk tubi separa dengan bangkit tubi, cikgu? Okey, dia beza dia antara ringkuk tubi dengan separa ni sebab kalau kita lihat dia tak perlu bangun. Ya. Okey, murid hanya ringkuk saja. Ringkukkan di bahagian. Sebab kalau kata bangun Ya. atau kata bangkit, ada setengah-setengah murid susah untuk buat dan Betul. kaki akan melanggar prosedur terangkat dan sebagainya. Betul, betul, betul. So kita hanya menggunakan ringkuk sahaja. Dan murid hanya mengikut rentak ini ketika berbunyi 1 dan 2. Macam itulah. Baik. Satu, Dua bunyi itu mewakili satu pelakuan yang lengkap. Satu pelakuan yang lengkap. Baiklah. Okey. Okey, Ini Cikgu dia Zaman. ringkuk So kita tubi pergi yang separa. terakhir, ujian yang terakhir. Okey, tak apa Cikgu Zaman. Okey. Okey, yang terakhir kita pergi kepada jangkauan melunjur. Baik. Okey. Jangkauan Okey. melunjur.
Melekat juga zaman. Okey, untuk jangkauan melunjuk, okey, kita ada alatan khas yang mana yang ketika ini murid kena tanggalkan kasut. Baik. Okey, tanggalkan kasut. Kemudian duduk di dalam keadaan posisi bersedia dalam keadaan ini. Okey, sebenarnya ada pembantu. Okey, tapi pembantu kalau sebelum ni kita benarkan untuk menekan lutut. Tapi dalam keadaan kita SOP sekarang, kita tak boleh menyentuh rakan lah. Jadi prosedur dia ialah kaki dirapatkan pada tapak ni, kemudian jari sama jari bersentuh lah. Sama jari bersentuh. Baik. Jari tengah dengan jari tengah. Ya. Okey. Kemudian turun secara perlahan-lahan. Okey, turun secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Okey, dan sehingga jangkauan yang paling jauh. Paling semampunya lah Ya, ya, cikgu. semampunya. Ya? Kita tak perlu nak tunjal-tunjal. Tak Terlalu perlu. memaksa. Tak perlu memaksa. Okey. Dan untuk ujian ni, kita beri murid kita sebanyak 3 kali cubaan. 3 kali cubaan. Dan kita akan ambil bacaan yang tertinggi sahaja. Baiklah. Okey, kita tunjukkan sekali lagi. Kaki dirapatkan di Okey, bahagian lutut tak boleh bawah bangun lah. Atau punggung. tak boleh bengkok lah. Okey. Baik. So Tangan begini. memang kena kedua-duanya letak di atas ya, cikgu? Ya, kena letak kedua-duanya. Sebab Baik. kalau nanti dia akan jadi kiri kanan, tak balance. Ya, okey. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja berkaitan dengan penerangan untuk berkaitan ujian segak. Baik. Kita ada 5 ujian tadi. 5 ujian? Sekarang kita dah Inilah mengetahui ujian dia. tentang kelima-lima ujian SEGA. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin ada murid-murid yang nak mencuba, tahap menuju saya banyak mana. Sebelum kita uji itu, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, jumpa lagi di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan aktiviti simulasi penuh bagi pelaksanaan ujian SEGA, kita perlu memanaskan badan dulu. Betul tak, cikgu? Betul, Nisa. Nasib baik, betul. Kalau salah tadi takut saya. Nisa dah ready ke ni? Saya dah bersedia. Nak tahu tahap kan? Betul, saya nak tahu. Cikgu Zaman pun akan bersama-sama dengan Nisa lah. Kita akan buat ujian ni nanti. Okey, baik. Jom kita mulakan, cikgu. Okey, jadi kita akan mulakan dengan memanaskan badan sebelum apa aktiviti yang kita nak buat ataupun ujian sebelum ni kita akan buat. Jadi apa pun kena mulakan dengan memanaskan badan dan juga sedikit regangan. Ya, baik. Okey, jadi kita mulakan yang pertama kita akan buat simple sahaja iaitu kita mulakan dengan lari setempat dulu. Lari setempat, Okey, baik. boleh? Boleh, Okey, ready? murid-murid di rumah jom lakukan bersama-sama. 1, 2, mula. Okey. Lari. Berapa lama, cikgu, nak kena lari setempat ni? Ni lebih kurang dalam 30 saat. 30 Sebenarnya lagi saat. lama. Ya. Tapi kita kat sini ada orang yang terhad. Ya. Jadi kita buat lebih kurang je. Saya risau. Okey, ini antara warm up yang paling senang lah untuk dibuat. Baik. Murid-murid di rumah, laju sikit. Okey, nak kena Okay, laju laju ke sikit, nak laju kena sikit, perlahan laju ke? sikit, laju sikit, laju sikit. Okey, perlahan. Okey, perlahan sikit. Okey, cukuplah. Okey, baik, 30 saat. Sekarang kita Okey. Okey, yang penting rentak jantung kita ni Baik. meningkat untuk apa orang kata sesi memanaskan badan. Okey, yang Ya. kita seterusnya kita buat regangan. Regangan. Kita buat regangan untuk otot deltoid kita. Baik. Okey, jadi tangan kanan disilangkan ke depan dan tarik. Kanan, silangkan ke depan. Okey, dan kita kira dalam 8. Baik. 1, Baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 8. Okey. Tukar tangan. Tangan. Okey, tarik. Okey. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kenapa kita pilih di bahagian deltoid ni? Sebab nanti ada aktiviti yang kita nak buat di bahagian bahu kita. Oh, baik. Okey, seterusnya kita nak buat regangan di bahagian otot quadriceps kita. Ya. Dan kita tarik kaki ke belakang. Tarik Kita kaki panggil ke quadriceps stretch ni. Okey. Okey. Bersilang Tarik kalau dengan kaki tangan kanan, kalau kaki kanan tangan kiri. Tangan kiri. Okey, Okey, baik. kita tarik empat saja. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki. Baik, tukar kaki. Kita Kaki tarik. kiri maknanya tangan kanan ya, cikgu? Ya, saya. Tuan baik. Mantap ni, student mantap ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Yang penting kita ada rasa regangan kat situ lah. Baik, okey. Okey, itu saja yang simple kita punya warm up. So Baik. kita nak pergi kepada ujian yang pertama. Jadi kita nak ambil tinggi dan berat. Tinggi dan berat. Okey, Boleh, jadi kita mulakan dengan Nisa dululah. Boleh cikgu, tak ada okey. masalah. Okey, Jadi kat kita sini. dah tahu prosedur ni. Nisa boleh buka kasut. Okey, baik. Saya tadi buka kasut awal sangat cikgu. Bersedialah katakan. Okey. Berkilat kasut dia. Murah aja cikgu. Eh. Saya naik ya ke atas ni penimbang Okey, berat ni. naik. Okey, baik. Okey, Cikgu Zaman mungkin boleh bantu bacaan? Okey. Bacaan untuk ketinggian dia ataupun berat. berat. Okey, kita mula dengan berat 46.7. Jadi kita bundarkan, kita ambil kepada 47. 47, baik. 47 Okey. kilo. Di sana je. Nanti Cikgu Nisa akan tuliskan sendiri. Okey, Baik. sekarang ambil tinggi dia. Ketinggian 16 berapa ya? Tegak ya? Okey, baik. Okey, di sini. Okey. 160 cm. Okey, 160. Okey. Baik. Jadi Nisa boleh pergi tulis lah kat sana. Okey. Dekat borang skor. Nanti saya bawa kasut saya cikgu ya. Okey, Cikgu Zaiman pula. Okey, silakan cikgu. Tapi kita biar dulu ni Nisa. Baik. Okey, Nisa dah ada nama kan? Dah Tulis ada dah. nama Nisa. Okey. Boleh? Saya tulis ya. Dekat ujian Tinggi 1. saya Tinggi dulu. Ya, saya. tapi tadi tinggi saya 160 cm cikgu. Kita kena letak dalam bacaan meter. Macam mana saya nak tukarkan? 1.62. 1.6. Ya, Okey, saya. baik. 1.6. Comel titik dia. Berat dia 47. Berat tadi 47. 7. Okey, nanti baru kita kira dia punya BMI. Sekarang silakan Okey, Cikgu Zaiman. Zaiman pula. Okey. Saya bantu ya, saya bantu sikit. Okey. Bantu. 76.5. Sekarang kita ambil 77. 77 kilogram. Ketinggian. Boleh Cikgu Zaiman? Okey. Kita kena bantu ni. Dia tak boleh ukur sendiri. Oh, baik. Okey. Okey, tak apa, saya bantu. Saya bantu ya. Silakan. Okey. Okey juga ya, Cikgu Zaiman. Cikgu, bagaimana cara kita postur kedudukan badan kita ketika mengambil tinggi ni cikgu? Kita boleh tunduk ke? Kita boleh pandang kiri ke? Tak boleh sebenarnya. Sebenarnya kita kena berdiri dengan tegak sebab Tegak. kita nak dapat bacaan yang tepat. Baik. Jadi dagu ni pun tak boleh terlalu ke bawah atau terlalu mendongak. Kita kena separas saja. Jadi bila kita berdiri tegak macam tu yang kita akan ambil yang bukan rambut ni, Ya. kita tak ukur. Rambut kita tak ukur. Baik, okey. Ketinggian kita ialah bermula dengan kepala kita. Baik, Okey, maknanya- so sebab bila macam ni, minta maaf ya Cikgu Zaiman, jambul terpaksa diratakan. Okey. Okey, jadi kita dapat 100. bacaan. Cikgu Zaiman boleh turun? Berapa? 168. 16 ni 16, 2, 3. Okey. Okey, 165. 165 Okey, 165. cm. Jadi Cikgu Zaiman boleh tulis kat Okey, sana? silakan. Cikgu Zaiman sini saya akan kembali kepada kasut saya cikgu. Jarang 70. saya tak berkasut ni. Berat tadi 77. 77. Tinggi. Sorry ya. Cik- Ini Tak apa. tak apa. okey, berat tadi 70. 7. 7. Ketinggian 1.6 6. 8. 168 ni. Ya, 168. 168. Baik, Sebenarnya 168 ni. Okey. Ya, 168. Okey, baik. Dah dapat dah kedua-dua bacaan tinggi dan berat jadi, kami cikgu. Jadi Nisa mungkin dah tahu berapa sebenarnya BMI Nisa ikut formula tadi tu. Ingat tak? Formula tadi. Budak bijak ni. Berat. Berapa ya cikgu? Berat Berat bahagi tinggi kali darab tinggi. tinggi. Ya. 18.2. Ya, 18.2. Kalau betul lah congakan saya ni, 18.2. Okey, 18.2. Cikgu Zaiman? Kalau tak silap saya 27.2. Ya, 27.2. Baik. Okey, Cikgu Zaiman biar saya tuliskan. Okey. Jadi Silakan. Cikgu Zaiman tadi 27.2 dan Nisa tadi ialah 18.2. 2. Saya dash lah sebab dot tak nampak. Betul. Okey, jadi kat mana dia punya pengkelasan? Inilah jadual BMI dia. Jadi kita anggaplah bahawa Nisa dan juga Cikgu Zaiman adalah berumur 17 tahun. Ya. Okey, Saya jadi kalau memang 17. kalau tadi berapa? 18? 18.2 cikgu. Okey, kalau 18.2 berada dekat mana?
Berat saya tadi. Nisa akan berada di kawasan ini. Baik. Okey. Dan Cikgu Zaiman 27.2. Okey, jadi Cikgu Zaiman berada di kalangan sinilah. Oh, ini untuk yang berumur 17 tahun kan cikgu? Ya. Maknanya kalau mengikut umur yang sebenar, adakah kita akan mendapat keputusan yang sama? Macam mana berat yang sebenar? Kalau kita mengikut umur yang sebenar, yang ini Tak andaikan kita sebab terus ini hanya untuk sebab segak ni hanya dibuat pada murid berumur daripada 10 tahun hingga 17 tahun. Betul. Itu saja. Baiklah, jom cikgu kita nak Jadi, ke aktiviti seterusnya. Ya, kita nak pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Okey, jadi kita akan buat naik turun bangku. Baik. Jadi boleh pakai kasut Cikgu Okey, Zaiman baik. dan juga Nisa. Kita bersedia untuk naik turun bangku selama 3 minit. 3 minit ya. Murid-murid di rumah. Kalau kita lakukan aktiviti tanpa memakai kasut sukan lah, andai kata cikgu, boleh atau tidak? Sebenarnya tak sesuai lah. Kita memang kena ada pakaian yang proper ataupun pakaian yang bersesuai untuk aktiviti yang kita nak buat. Memang tak dibenarkan langsung murid tidak berkasut ketika membuat naik turun bangku. Apa akan jadi kalau murid berkaki ayam ketika melakukan ujian ataupun sebarang aktiviti kecergasan cikgu? Pertama sudah pastilah risiko kecederaan. Ya. Yang paling kita nak elak ialah kecederaan. Okey, jom cikgu, saya dah bersedia. Baik, kita teruskan. Okey. Okey, jadi kaki kanan di atas. Bermula dengan kaki kanan di atas. Kanan Jadi di atas. akan buat selama 3 minit 3 minit, baik. Okey. Sedia? Dia. 1, 2. Nanti mula. Okey. Mula. Okey, kedua-dua kaki. Badan tadi apa tadi? Badan tegak cikgu? ke depan je. Okey. Yang penting ikut rentak bunyi. Kena laju sikit ni. Okey. Nisa jangan lambat Baik, cikgu. Dia sebabnya kalau kita tak ikut bunyi metronom tu nanti, okey, ada dalam beberapa ketika kita dah cuba membantu murid-murid untuk ikut rentak tu, kalau dia tak dapat ikut, murid kena buat semula. Baik, okey. Kena berhenti sebab dah tak valid. Kena betul-betul ikut dia. Okey, boleh murid-murid di Okey, rumah? naik penuh ya. Kalau boleh macing macam Cikgu Zaiman tu, baru dia rasa macam ada rentak tu. Macam tu. Baru kita ada fun. Aktiviti kena fun. Betul. Boleh murid-murid di rumah? Okey, murid-murid di rumah, saya rasa ini aktiviti yang rutin kita buat setiap tahun. Saya rasa saya macam sedikit ketinggalan. Saya kena cepat sikit. Kita baru menghampiri 1 minit. Baru 1 minit, cikgu. Nisa Ya kena Allah. cepat sikit. Ikut rentak. Okay, saya cuba. Boleh. 3 minit paling rendah. Kaki penuh di atas platform. Ya. Ikut pelakuan bunyinya ya. Baik. Nisa, kena laju sikit Boleh. Nisa. Saya cuba ikut. Nanti dia tak valid data tu. Okey. Kita lakukan yang terbaik murid-murid di rumah. Oh, cikgu ada murid yang dah terkecundang pula, cikgu. Tak apa, boleh cuba lagi. Boleh ya? Yakin boleh. Sikit lagi. 3 minit saja. 3 minit saja. Kita baru menghampiri 2 minit. 2 minit. Ada lagi seminit. 1 minit terakhir. Okey. Teruskan. Lawan sikit. Kawan lagi. Boleh lagi. Ya, boleh. Okey, Cikgu Zaiman nampaknya masih mantap. Saya dah menunjukkan tanda-tanda. Kena ambil aura Cikgu Zaiman sikit ni. Boleh. Okey. Ada lagi 30 saat. 30 saat. Sikit lagi. Come on. Okey. Nisa ikut rentak. Cikgu. Lawan sikit. Dah tak pilih nanti. Nanti dah tak pilih. Okey, teruskan. Sikit lagi. Saya ambil nampak je, cikgu. Tak apa. Cikgu saya meneruskan. Okey, tak apa. Cikgu Zaiman teruskan. Boleh ya, cikgu? 3 minit. Okey, selesai Ya, 3 minit. tahniah. Cikgu. Penatnya saya. Ah. Adakah ini bermakna saya tidak cukup cergas, cikgu? Sebenarnya tak cegah lah tu. Ya. Tak mengapa. Okey, saya ambil tahu. rehat. Boleh duduk dulu. Baik.
Okey, baiklah. Okey, selepas ni kita akan ambil bacaan nadi kita dalam tempoh 1 minit. Tapi kita Baik. menggunakan oximeter murid-murid. Baik. Okey. Oximeter, jari kanan atau kiri cikgu? Di mana-mana pun tak apa. Baik, okey. 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 Baik. Okey. Bacaan sedang dilakukan. Okey, Cikgu Zaiman dapat 154. Okey. Masih lagi dibaca. Wih, kosong cikgu. Biar betul. Masih lagi dibaca. Masih lagi. Okey. Okey, Bacaannya? ni macam tak ni kita lagi sekali ya. Lagi sekali, baik. Sekejap, okey. cabut dulu. Okey, semula. Boleh cikgu? Okey, kita guna yang Cikgu Zaiman ni lah. Okey, 155 tadi Cikgu Zaiman. 155. Okey. Okey. Baik, Okey. Tarik nafas. Okey, 156. Baik, 156. Baik, okey. Terima kasih Okey. cikgu. Jadi, saya tuliskanlah. Jadi tak perlu bergerak. Baik, Saya cikgu. tuliskan. Cikgu Zaiman tadi berapa Cikgu Zaiman? 155. 155. Sekejap saya padamkan sikit. Saya tadi 156 cikgu. Sekejap. Ni pun padamlah tadi dengan. Ya. Okey. Keputusan yang kita Satu, lakukan akan diletakkan di 5, dalam jadual. 5. Dan Nisa tadi 1. 156. 156. Baik. Okey. So, kita terus kepada ujian yang ketiga. Yang ketiga, Okey. Iaitu untuk tekan tubi. tekan tubi. Baik. Okey, tekan tubi ni kita buat selama 1 minit. 1 minit. Okey, jadi prosedur dia tadi dah terangkan. Ya. Okey, buat sehingga maksimum yang berapa kita boleh buat. Kalau dah berhenti, bermaksud murid telah menamatkan ujian ini sendiri. Okey, baik. Masih diberi 1 minit. Okey, boleh ambil. Baik. Cikgu Zaiman boleh ambil di sini dan Saya akan Nisa mengambil di sana. tempat ya. Baik, okey. Okey, Nisa akan buat pelakuan murid perempuan dan Cikgu Murid Zaiman akan perempuan. buat pelakuan murid Okey. lelaki. Okey, bersedia. Sedia? Okey, tangan di sini. Okey, kira untuk pelakuan yang penuh. Jadi sebenarnya murid-murid, aktiviti ini sebenarnya perlu dilakukan secara berpasangan. Okey, namun Okey. kita ada limitasi di kawasan sini. Jadi murid-murid ataupun Cikgu Zaiman dan Cikgu Nisa sendiri akan melakukan kiraan sendiri dengan pelakuan yang betul. Kalau ikut yang Okey. sebenarnya, mereka akan dikira oleh pembantu. Okey, baik. Okey, sedia? Sedia? 1 minit dari sekarang. 1, 2. Okey, pastikan pinggul tak jatuh sebenarnya sponge tu kena bahagian dada tu. Bahagian dada. Oh, saya kena bergerak ke depan sikit cikgu. Okey, okey, baik, baik. Okey, Okey. naik ke atas. Okey. 1. Cikgu, saya boleh buat 1 je. 2. Tak apa, teruskan. Kita masih ada. 3. Saya rasa cikgu saya dah 30. Aduh, sakitlah. Okey, bila dah tangan berhenti, saya, cikgu. maksudnya itu saja bacaan yang Nisa dapatlah. Baik. Cikgu 3 Zaiman ni sahaja. masih lagi Boleh maintain. dah. 40. 40 dah cikgu. Ni mungkin ni. Mungkin yang ke 50. Okey, yang penting mesti sponge tu disentuh. Baru saya nak kira. Tapi Cikgu Zaiman dah berhenti. Okey, sebenarnya kita masih ada lagi 15 saat tapi Baik. Cikgu Zaiman dah berhenti. Jadi untuk ujian ni, kalau murid tu dah berhenti di dalam tempoh 1 minit, maksudnya tak perlu teruskan dan kira hanya bacaan yang betul sahaja ataupun Baiklah. pelakuan yang betul sahaja. Okey. Okey. Baru kita habis 1 minit. Habis 1 minit. Baiklah. Okey. Jom. So, berapa Cikgu Zaiman dapat? 30. 30. Saya dapat 3, cikgu. 3 sahaja. Saya bangga dengan 3. Okey, kita terus kepada pelakuan untuk ringkuk tubi separa. Baik, okey. Okey, boleh alihkan sponge tu. Alihkan span. Letakkan di belakang. Okey. Okey. Letak di tepi. Baik. Okey. Okey. Oh, di sini Okey, tadi. kita akan menggunakan metronom 50 detik seminit. Baik. Okey, sedia? Sedia. Baring. Ui, saya tak nak baring. Okey, baring dulu. Sebentar ya, cikgu. Saya kena alihkanlah saya punya mesin-mesin kat belakang badan saya ni. Okey. Baru boleh. Okey. Okey, boleh Baik. jari belakang lagi. Belakang lagi. Okey. Alah, cikgu baru Dan nak sentuh ni. ke jari yang di hadapan. Cuba dulu. Baik. Cuba dulu. Macam ni. Uish, jauhnya. Kalau tak jauh, kalau tak sampai maksud Nisa mungkin kena bangun sedikit. Sebenarnya Baik. ringkuk saja. Okey. Okey. Okey, sedia? Sedia? Dalam tempoh 1 minit dari sekarang. Ikut bunyi Turun, naik, turun,
Dia sebenarnya bila sampai kepada satu bunyi waktu kita naik tu, kita kena tunggu dahulu untuk bunyi yang seterusnya baru kita turun. 5. Aduh, sakit perut. Teruskan, boleh Nisa. 8. Aduh. Ini untuk menguji sejauh mana daya tahan otot yang ada di bahagian 9. abdomen Alamak. kita lah. Okey, kaki kalau terangkat sebenarnya tak dikira. Tak dikira, Pelakon tu aduh. kalau kaki diangkat tak dikira. Saya telah dapatkan bacaan Okey, saya. nampaknya Nisa dah angkat bendera putih dulu. Bendera putih. Cikgu Zaiman masih meneruskan. Kalau saya dapat 10, Cikgu Zaman kena berganda. Boleh ya? Murid-murid di rumah ada yang dah kecundang macam Nisa. Tapi cikgu, macam mana kita nak meningkatkan orang kata apa kemahiran kita dalam Okey, berhenti Cikgu Zaiman. melakukan ujian-ujian Okey, ini? dah cukup. Dah Cikgu Zaiman? Boleh ya? Okey. Okey, dah 1 minit. Okey, jadi kita ambil bacaan. Berapa Cikgu Zaiman punya bacaan? Nisa dulu lah, Nisa. Nisa Saya berapa tadi tadi bacaan? saya dapat 8. Oh, 8. Banyak Okey. tu untuk saya. Cikgu Zaiman? Saya dapat 25. 25. Wah. Betul lah tu, berganda. Okey, jadi Seterusnya. ini bacaannya. Jadi kita terus pada ujian yang ketiga. Kelima, baik. Iaitu jangkauan melunjur. Baik, okey. Jom Okey, kita sila. ke sana. Silakan cikgu. Okey, sebenarnya jarak kita kena pastikan antara pelakon dengan pelakon ni ialah dalam jarak 1 hingga 3 meter. 1 hingga 3 meter. Okey, namun di studio kita ada ruang yang agak terhad. Jadi Lebih kita kurang- sekadar simulasi Ya. simulasi untuk pelakon. Okey. Okey, baik. Jadi pastikan tapak kaki rapat di dinding tu. Rapat, okey. Yang ini penentu bacaan ni cikgu di sini. Ya, pastikan jari sama jari Baik, rapat. bertindih. Okey, kemudian tolak. Okey. Okey, tolak Cikgu Zaiman dulu, saya tengok. Ush. Wah, tingginya bacaan. Dia perlahan-lahan perlahan-lahan. Okey, Baik. sudah Cikgu Zaiman. 39. 39. Okey, Okey, bagi baik. Nisa dulu. Kita ambil 3 kali bacaan. Baik. 1, 2, 3 perlahan. Boleh tahan. Jangan henjut ya. Okey tak? Okey. Okey, 24. 24. Okey, baik. semula. Bersemula. Ingat 24, 39. Okey, teruskan. Perlahan. Okey, pastikan murid-murid apabila kita macam contohnya nanti di tempat ni nanti akan bertukar pelaku. Jadi sebenarnya sanitize tadi itu adalah penting dan kita kena sanitizekan tempat alatan itu ataupun juga Baik. tempat pelakuan. Macam Okey. tadi untuk rengkut tubi dan juga tekan tubi tadi sebenarnya kita kena sanitize untuk Sanitasi, orang baik. baru masuk. Okey, yang ini Cikgu Zaiman dapat 39.5, makin meningkat. Okey, Nisa. Okey cikgu, baik. Saya cuba ya. 1, 2, 3. Oi, dia tak nak bergerak. Terbalikkan kot. Balikkan. Senang. Boleh? Ya, Okey. tolak pelan-pelan. 1, 2, 3. Sengit. Boleh cikgu ya? Dia di bawah ni. Di bawah. Okey. Begitu. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Okey. Okey, meningkat sikit 25. 25. Okey. Cikgu, antara dua bacaan ni kita ambil yang salah satu yang paling tinggi kan cikgu kan? Tiga bacaan. 3 kali cikgu. Baik. Kita bagi 3 cubaan. Okey, Okey, seterusnya jom. yang Okey, kita buat terakhir. sama-sama boleh cikgu? Yang ni. Okey. Okey. Baik. Okey, ready? Tarik nafas dan teruskan. Okey. Tolak perlahan-lahan jangan menonjol ataupun menjolok-jolok. Baik. Tunjal tu jangan tunjal. Okey. Ada Wah, peningkatan? ada peningkatan. So Nisa 28, Cikgu Zaiman 39.5. Wah. Jadi yang tertingginya 39.5. Cikgu Baik. Zaiman 39.5. Cantik 9 saya dia macam Q dah. 8. Berapa? 28 8. 28. Okey, kita dah dapatkan keputusan kepada Okey, semua keputusan ujian dia. kita. Mari cikgu, perlahan. Okey, baiklah. Kita dah lakukan ke-5 ujian kita dan kita telah dapatkan bacaan yang kita telah rekodkan di dalam jadual. Jomlah cikgu berhenti rehat. Boleh ya cikgu? Ya, boleh. Kita Semput berehat sangat. dulu. Dan saya ni murid-murid di rumah pun ada yang kecundang ke tu. Kita rehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM. Sekarang kita nak lihat bacaan data kita yang telah kita rekodkan sebentar tadi. Silakan Cikgu Ismadi. Okey, baik Nisa, kita dah nampak. Ini bacaan tadi Ya. kita buat ujian. So Bacaan ini ujian, adalah baik. okey, sekarang ni kita nak analisis data. So kalau kita tengok ni rekodnya tadi. Okey, jadi tadi Nisa dah dapat untuk ujian pertama tadi Ya. BMI. Jadi Nisa dalam keadaan yang normal. Normal, baik. Sukalah tu. Ya. Okey. Okey, kemudian untuk ujian yang kedua, Nisa dalam keadaan yang lemah lah. Lemah, Okey, ya. kita nampak sebab skornya 1. Satu markah, baik. Okey. Kemudian untuk ujian yang ketiga iaitu tekan tubi, Nisa dapat Skornya 3 sahaja. 1, Jadi skornya pun 1. Ya. Okey, kemudian untuk ujian yang keempat iaitu ringkuk tubi tadi, ringkuk tubi separa, Nisa dapat 8, 8. skornya 2 dan yang terakhir ialah jangkauan melunjur. Okey, Nisa dapat 28. bacaan 28 dan skornya ialah 2. 2. Bagaimana Jadi kita nak totalnya menentukan berapa skor kita dapat, Cikgu? Okey, dia sebenarnya pertama berdasarkan result yang kita dapat ataupun keputusan yang kita buat ujian tadi tu. Ya. Kemudian dia ada skor. Okey, kalau kita lihat pada skor, ini adalah skor untuk 17 tahun. Ya, 17 tahun. Okey, skor untuk 17 tahun. Jadi Nisa dianggapkan sebagai umur 17 tahun, perempuan. Jadi kita berpandukan pada norms ni Ya, ataupun norma segak ni. Ini yang kita panggil standard yang kita bina khas untuk murid-murid di Malaysia. Baiklah, sekarang Okey. kita lihat ini cara mendapatkan skor dan apakah keputusan saya, Cikgu? Nak tahu. Okey, mari kita lihat. Jeng jeng jeng. Okey. Okey. Inilah. Okey, ini adalah keputusan keseluruhan. Okey. Jadi kalau lihat tadi, nilai terkumpul yang ataupun skor yang Nisa dapat tadi ialah 6. 6. Jadi bila 6 tu sebenarnya berada di Grade sinilah. E, 1 bintang. Jadi kenyataannya ialah Nisa Tidak cergas. Bagaimana dengan Cikgu Zaiman, Cikgu? Apa keputusan Cikgu Zaiman tadi, dia kategori cergas. Cergas. Sebab bacaan dia tadi, dia dapat markah terkumpulnya ialah 14. Okey, baiklah. Tapi Okey. Cikgu, bagaimana saya nak meningkatkan tahap kecergasan saya ni? Tak cergas pula saya. Okey, yang pertamanya, okey, tapi sebelum tu, ini adalah untuk dapat status cergas. So yang ini adalah Nisa, macam contohnya Nisa umur 17 tahun, Ya. perempuan. Jadi inilah adalah sasaran Nisa nanti. Okey. Untuk nadi pastikan 120 tahun ke bawah. Ke bawah. 120 tahun ke bawah. 120. Baik. 15 untuk tekan tubi, 12 untuk ringkuk tubi dan yang jangkau melunjur mesti dapat 26. 26. So baru dapat status cergas. Okey, sekarang kita pergi kepada ni, cadangan aktiviti. Cadangan aktiviti. Okey, inilah yang sebenarnya Nisa kena buat, iaitu merancang plan kecergasan. Yang penting kena buat 3 kali seminggu aktiviti. 3 kali seminggu. Berdasarkan keputusan tadi tu, kalau Nisa nampak, okey, saya ulang sedikit saja. Okey, kita nampak yang lemah ni Nisa datang daripada Ujian 2 dan untuk 3. Okey, yang ni ialah naik turun bangku tadi dan Ya. yang ini adalah tekan tubi. Tekan Jadi tubi. kita sasarkan yang ni saja, target Nisa hanya pada sini. Jadi, saya nak tanya Nisa, dalam seminggu kita ada 3 cadangan aktiviti, apakah naik turun bangku iaitu kapasiti aerobik. Nisa nak buat apa cadangnya? Kalau saya nak meningkatkan kecergasan saya, kalau saya berjoging, boleh Cikgu berjoging? Boleh berjoging. berjoging. Okey, jadi boleh Nisa tuliskan jogging. Cikgu boleh bantu saya? Okey. Macam jauh. pula Hari saya apa cadang Nisa nak buat jogging? Isnin saya boleh jogging. Isnin. Isnin. Isnin saya berjogging. Okey, saya tulis kat sini. Jog je lah. Boleh baik, boleh. singkatan. Kemudian hari apa lagi? Dia mesti 3 kali seminggu. 3 kali saya boleh hari Khamis. Hari Khamis dan hari Minggu, hari Ahad. Okey, dan hari Ahad. Okey. Kalau saya buat, saya suka senam aerobik. Okey, senam aerobik. Okey, di mana cadangannya? Senam aerobik saya- Adakah selepas jogging? Boleh juga. Boleh ke Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh hari Isnin juga. Okey, ini senam aerobik. Alamak. Saya saya tak apa Cikgu singkatlah, tulis singkat SR je pun lah. tak apa, SR. Baik, untuk kemudian hari Rabu, Hari Rabu. SR senam aerobik. Okey. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Okey, tadi Nisa ada kelemahan dari segi kekuatan otot. Ya. Jadi kat mana rasa Nisa dah nak buat tu? Saya kena pergi gym ke Cikgu ataupun saya perlu lakukan latihan berkaitan dengan macam mengangkat beban, boleh Cikgu? Ya, latihan bebanan ataupun mungkin boleh buat latihan litar ataupun mungkin boleh buat latihan Tabata. Tabata. Okey, jadi kat mana cadangannya? Saya dia boleh berarti 3 kali lakukan seminggu. Pada hari Selasa, Selasa, so nak buat tadi latihan beban beban. Saya tulis kat sini LB je lah. Baik, latihan beban hari Jumaat dan Ahad. Hari Jumaat Dan
dan Ahad. Okey, nampaknya Okey, jadi macam inilah lebih kurang yang Baik. murid-murid kena buat ni dipanggil pelan intervensi yang perlu dibuat oleh murid-murid untuk memastikan untuk ujian yang akan datang pada bulan ujian kedua pada tahun berkenaan akan Baik. dapat result yang lebih baik. dapat keputusan yang lebih macam baik. tu. Jadi boleh penuhkan jadual cadangan aktiviti murid-murid di rumah dengan panduan guru di sekolah. Baiklah cikgu, kita sebenarnya sudah tiba di Betul, ya. penghujung Masa kelas mencemburui kita. Betul cikgu. Apa rumusan untuk murid-murid yang sedang menonton kita cikgu? Okey, jadi rumusan kepada murid-murid di rumah, okey, pastikan kamu telah bersiap sedia sebelum ujian segak dilakukan di peringkat sekolah. Semestinya cikgu-cikgu ataupun di peringkat sekolah dah maklumkan bila ujian segak akan dilakukan. Jadi Baik. murid kena bersedia. Lakukanlah sedikit aktiviti-aktiviti yang tertentu supaya bila kita lakukan ujian segak nanti kita akan dapat Baik. result yang agak baik. Okey, bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya cikgu? Okey, prestasi keseluruhannya kita nampak Nisa ada kesungguhan di situ, tetapi sebenarnya orang kata keinginan tinggi, Ya. keupayaan kurang. Jadi kena meningkatkan Fizikal tu. keupayaan. Ya, Baiklah, kena rajin bersenam sikit Nisa. Ya, betul. Saya akan melakukan aktiviti untuk meningkatkan kecergasan. Baiklah, macam mana murid-murid di rumah nak tahu bagaimana ataupun di mana nak mendapatkan latihan pengukuhan dan bahan pembelajaran cikgu? Okey, bahan pengukuhan dan juga pembelajaran, murid-murid sebenarnya dalam buku teks PJPK kita dah ada bahan-bahan berkenaan yang menjurus atau menceritakan tentang bagaimana pelaksanaan segak itu dilakukan dan bagaimana juga panduan untuk melakukan pelan intervensi berkaitan dengan aktiviti yang kita boleh lakukan untuk tingkatkan keputusan ujian segak kita. Sebenarnya kita boleh dapat juga di portal Perkasaku dan juga Sumberku. Ya, baiklah murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Ismadi kerana bersama-sama kita. Terima kasih juga kepada Cikgu Zaiman yang bersama-sama kita sebentar tadi. Murid-murid di rumah kita jumpa lagi. Jom bersenam. Bersenam. Macam ni cikgu. Jom. Tu dua.